So seterusnya ni di dalam video ni saya akan memberi secara lebih detail lagi, lebih banyak contoh lagi kaunter-kaunter yang telah pun berlaku box trading dan yang sedang berlaku ni tak ada lah nak tunjuk, yang akan datang. So anda perlu cuba sendiri. Anda perlu cuba sendiri. Sebab apa yang akan datang macam mana saya nak tunjuk. Okey, so kita tengok kaunter SOX ni terlebih dahulu dan saya akan terangkan dua cara penjualan. Okey, dua cara penjualan. Okey, so ini adalah box trading yang pertama. Ni kita tengok yang saya telah terangkan di video yang sebelum ini. Okey. So kalau ikutkan, kita akan beli pada hari ketiga lah. Okey, ini sebab hari yang pertama ni baru jadi. So hari yang kedua kita tak boleh beli sebab tak naik lebih daripada box atas. Kemudian hari ketiga kita akan beli. Tak kisah beli pagi ke petang, ikut kreativiti. Okey, itu ikut skill masing-masing. So experience tu akan mengajar sesuatu yang lebih advance lagi selepas ini. Okey, so anda kata anda buat pembelian di sini. Okey. Kemudian hari keempat naik, hari kelima naik. Hari ke-4, 5, 6 pun naik, 7 naik. Selalunya dia akan jadi lagi box trading. Okey. Tak jadi. Okey, tak jadi dia turun. Okey. So insya-Allah. Okey, jadi lagi box trading. So bila jadi lagi box trading, apa yang perlu buat adalah yang tadi anda dah hold. Okey, sekarang ni buat box baru. Okey, buat je box baru hari pertama. Okey, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia start naik. Ataupun hari ketiga kita dah buat pembelian. Ataupun waktu ni, hari ketiga ni, macam saya kata tadi, mungkin bila dah jadi macam ni, so anda perlu faham lah, nanti dia akan jadi box trading. Sama ada anda nak jual dulu, ataupun anda nak tunggu sahaja, nanti beli balik pada hari ketiga, mungkin tambah pembelian. So hari ketiga di sini, hari keempat dia mula naik. Okey, kemudian jadi lagi box trading. Okey, okey, tapi kali ni dia jadi box trading. Okey, dia tak tunggu hari yang ketiga iaitu pembelian yang kedua. Okey, dia tak ada lagi signal pembelian kedua. Dia ada signal pembelian yang pertama iaitu beli apabila melepasi kotak atas. Nampak dia dah lepas dah kotak atas dekat sini. So boleh buat pembelian. So mungkin tak berapa nampak clear Morobozo. Saya bagi kecil ya, nampak tak Morobozo? Nampak tak tinggi kenaikan? Okey, peratusan sehingga 20%. Tapi dah ada signal pada hari yang kedua. Okey, dia masalah dia sekarang ni adalah bila nak jual. Okey, kita jangan jual bila dah profit jual. Tak. Nah, kita kalau boleh jual dalam keadaan maximum profit. Kalau kata ikutkan tadi kita beli dekat bawah ni. Okey. Beli pada box trading ni 1 2 3 kita buat pembelian. 2 3 5 sehingga sekarang kalau tak jual lagi pun okey. Sangat-sangat banyak kenaikan. Okey. Tu 140%. Memang dalam masa sebulan 140%. Kalau ikutkan orang kata bodoh tak jual. Faham tak? Tapi kalau kita orang yang belajar, yang ada ilmu, kita cuba untuk dapatkan maximum profit untuk cut loss ketika mana bukan cut loss, kita jual ketika mana dia turun sehingga dapat signal penjualan, iaitu banyak sebenarnya signal penjualan ni, sama ada dia break support, okey, sebab tu pentingnya support resistance, ataupun ada lagi cara-cara lain. Contohnya MACD, okey. Boleh ada signal pembelian, tapi saya akan ajak perkara yang sangat mudah untuk buat penjualan. Okey. So saya beritahu, katakan kita dah berada di paras ini sekarang ni. So dekat mana kita nak ambil resistance kita? Support kita. So support kita adalah box ni lah, box sini. So kalau dia masuk balik box ni, means sinilah, kalau dia masuk balik dalam kotak ini, maknanya kita dah boleh buat penjualan balik. Sama juga tadi. Kalau kata kawasan sini dia turun di dalam box ni balik, so kita buat penjualan. Sama juga dekat sini, kalau dia tak naik, dia turun balik di bawah box ini, kita perlu buat penjualan. Ataupun paling lewat adalah apabila kita beli pada hari ketiga tak naik, turun. Hari ke-7 kita jual, hari ke-8, ataupun bila dia turun melepasi kotak bawah. Okey, so jelas. Itu yang pertama, dan saya bagi ekstra kepada anda bagaimana nak buat penjualan menggunakan MACD. Just klik saja MACD sini. Okey. Anda boleh lihat jika anda beli ni mestilah selalunya keadaan MACD biru ini berada di atas. Okey. Apabila biru berada di atas, dia dalam keadaan yang menaik. Okey, paling lewat penjualan adalah bila biru ini cross mula ke bawah. So ini adalah paling lewat. So saya nak bagi tahu indikator ini adalah lewat. Okey. So indikator ni memang delay. So katakan anda jual paling lewat dekat sini lah katakan.
Okey, di sini. Hari tu anda beli di sini. Okey. So bayangkan kalau kita tunggu sehingga maksimum profit ada 93% dan saya tak bagi tahu kepada anda bahawa anda boleh beli dekat bawah ni dan jual dekat puncak atas ni. Saya tak ada teknik tu. Okey, saya tak ada teknik tu. Tapi saya ada kongsikan teknik ini kepada anda iaitu box trading ini. Beli agak-agak rendah, jual agak-agak tinggi. Itu saja. Okey. Kalau kata ini penjualan yang pertama, kalau anda boleh jual awal lagi, maknanya dekat sini saya bagi tahu. Okey, ini adalah box trading. Okey. Dia naik balik kan. Okey, dia dah naik. Syarat dia kalau nak jual bila dia turun close di bawah kotak balik. So lebih kurang jual kat sini juga. So lebih awal. Tapi nasib baik dia naik sikit kalau dia turun lagi. Nah. So syarat dia ini kita beli pada hari kedua sebab dia naik lebih daripada kotak. So syarat dia apa? Kalau dia turun balik, masuk semula ke dalam kotak sama ada masuk ataupun close lebih bagus. So jual dekat sini. Nampak tak? Maksimum profit. Walaupun saya tak kata boleh jual dekat atas ni. Kan? Walaupun dia dah capai atas tu. Bayangkan kalau anda beli pada ketika ini sampai ke atas tu sehingga 170%. Betul tak? 170%, 180%. Tapi anda tak mampu jual dekat situ. Tapi anda mampu jual dekat bawah sikit saja. Kat sini 100%. It's okay apa dalam masa sebulan 100%. Tapi apa yang berlaku di kebanyakan kita pada hari ini. Saya tak kata anda, orang di luar sana. Okay, dia beli betul dah kat sini. Okay. Naik sikit 10, saya rasa tak sampai 10%. 2-3 bit ada orang dah jual. Lepas tu esok kalau nak masuk lagi. Okey, 2-3 hari nanti tengok naik lagi nak masuk lagi. Itu yang jadi masalah sebab tak ada orang kata ilmu tu. Okey, so saya memang puji gila-gila sangat kepada orang yang sanggup nak ambil saya punya e-book video ni walaupun pembelajaran one way communication. Okey, saya cuba sampaikan insya-Allah semampu yang saya boleh sampaikan. Okey, kalau boleh bagi detail saya akan bagi. Okay, so dan lagi satu kesilapan orang adalah apabila berlaku kenaikan yang banyak, kemudian dia kalau nak beli esok, katakan dia beli dekat sini. Dia beli dekat pagi tu kan naik dulu, naik dia beli kat ni. Dia beli, tadi saya dah cerita, saya ulang lagi sekali, dia beli dekat situ, okay. Kemudian hari yang pertama tu dah rugi. So dia kata, oh okey lah, rugi sikit lah, 10%. Dia sanggup lah, tak apa, tak jual. So esok turun lagi, turun sehingga bawah ni. Kemudian naik balik. Dia kata, oh rugi 20% lah ni. Naik balik. Tengok esok, sekali lagi rugi 20%. Kawan pun dah cuak lah, orang kata dah terkejut lah, dah takut, dah risau, takut esok turun lagi. So apa dia buat, dia jual lah. Lepas dia jual je, naik. Tu yang dia bengang tu. Dah naik, dia kata, nak turun lah tu, tengok naik lagi, nak turun lah tu, nak naik. Dia kata dia nak turun, tengok naik lagi. Kadang-kadang dia terkena balik apa? Dia tengok, ni naik banyak, esok dia pergi beli lagi, dia pergi beli kat atas ni. Itu yang selalu berlaku dekat orang-orang yang tak ada ilmu dalam trading ni. Dia memang masuk suka hati. Okay, dia beli kat sini, esok dia jual kat sini. Tak siapa orang macam ni. Orang ni lah yang selalu rugi yang bagi kita untung. Dia beli kat atas, dia tolong beli waktu kita nak jual, dan kita nak beli balik, dia jual kat kita balik. Lebih kurang macam tu lah, lebih kurang lah. So, orang yang macam ni sangat ramai. Okay, orang yang nak belajar, yang nak bersusah-susah dulu, sangat-sangat sedikit. Okay, antaranya anda yang sedang tonton video ni. Okay, so tahniah saya ucapkan. Okay, dan kalau ikutkan, saya bukan nak berniaga lah benda ni. Nak buat apa saya nak berniaga benda ni. Kalau saya nak buat kelas pun, teruk dah. Okay, banyak dah saya buat kelas. Tapi, saya pun buat kelas pun dalam keadaan yang bukanlah begitu mahal. Saya charge, okay, at least cover kita punya kos pengangkutan, okay, penginapan, bilik seminar dan sebagainya. Dan bagi saya agak berbaloi kepada orang yang belajar. Dan saya beritahu terus terang, saya hanya belajar teknik support dari asisten. Tak termasuk cara pemilihan kaunter yang saya sendiri buat formula tu untuk orang dan saya buat dalam bentuk Excel. Dan saya tak belajar benda tu, saya hanya belajar support resistant. Okay, beli dan jual, saya dikenakan fee sebanyak 1,500. Okey, dan saya okey lagi kena fee 1,500. Ada orang yang kena fee sampai 4,000, 5,000. Balik masih tak boleh buat pemilihan kaunter. Tapi tak apa, saya tak nak cerita berkenaan dengan tu. Apa yang saya nak sampaikan adalah anda gunakan betul-betul. Apa yang saya ajak ni sebenarnya sangat tinggi nilai dia. Okey, sangat mahal sebab saya pergi belajar box trading ni sahaja. Okey, box trading dan indikator 3,000 lebih. Saya bukan nak ungkit tapi saya nak bagi tahu. Tolong
Waktu saya dulu kalau saya baru-baru nak belajar, ada orang jual CD macam ni, saya ambil. Apa CD yang ada, saya akan ambil. Sebab apa? Sangat murah compare dengan pergi kelas. Cumanya bezanya sekarang ni kita bukan two-way communication. Saya hanya bercakap seorang. Tapi beza dia anda boleh ulang banyak-banyak kali pergi kelas tu sekali je lah. Okay, no recording dekat kelas. Okay, so ini kaunter yang pertama. Okay, saya tunjuk kepada anda kaunter yang kedua. Saya kena tunjuk yang dah lepas-lepas. Saya tak boleh tunjuk yang sekarang. Yang sekarang ni tak jadi lagi, mana boleh tunjuk. Okay, so sama je konsep dia. Okay, tengok ada satu berlaku kenaikan yang banyak. Sehingga 30%, tengok dekat atas. Okay, so 30%. Kalau saya tunggu apa tau? Saya tunggu hari ketiga, saya beli. At least kalau 30%, insyaAllah saya akan dapat minimum dalam 15%. So ni hari pertama, hari kedua, dia kena jadi macam ni dulu, candle yang kecil. Okay, candle yang kecil saja. 1/4 daripada candle ini. Okay, so saya tunggu hari pertama, hari pertama ni, hari kedua dan hari ketiga. So saya akan masuk pada hari ketiga bila nampak dia dah mula naik. So katakan saya beli dekat bawah ni. Apa yang saya buat adalah, saya tunggu saja. Tunggu sehingga, ini bukan box trading. Saya tunggu sehingga ada signal penjualan. Okay, signal penjualan saya memang banyak lah. Okay, salah satunya adalah MACD dan moving average. Okay, moving average ni sangat susah lah. Okay, ni dia jadi lagi box trading. Walaupun 10% dia jadi lagi box trading dekat atas ni. Okay. So apa yang saya kata, saya tunggu. So hari ketiga dia dah mula naik. Dia tak perlu tunggu. So patutnya beli pada hari ketiga ni, pada pagi-pagi tu beli dah. Sebab dia buka-buka dia dah terus naik. So boleh beli, tak ada masalah. Bila dia masuk kotak balik. Kalau dia masuk kotak balik, kita boleh jual balik. Ini 3% saja. Okay, daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dah 7 hari dah. So sepatutnya hari ke-8 ni kita anggap dia keluar kotak. Kalau dia dah mula turun, tak ada lagi signal pembelian, tak ada box trading, so dah boleh buat penjualan. Ataupun macam saya kata tadi, beli dekat bawah tu kita tengok MACD dia. So MACD dah bila cross. So of course waktu kita beli ni MACD biru kat atas. So kita jual apabila biru berada di bawah balik. So kita jual paling lewat dekat sini lah ataupun dekat sebelah sana. Okay, so sama lebih kurang sana atau sini. Okay, 37 sen kita anggap. Okay, sepanjang sebulan juga. Okay, sepanjang sebulan, okey lah 86%. Yang ni teknik-teknik yang kita nak swing lama-lama. Maksud saya, kalau kata setengah orang, dia beli kat sini, sini dah naik 15%, dia dah jual dah. Sini naik lagi, tunggu lagi. So selalu orang jual. Bagi saya akan tunggu lagi. Dan ada setengah orang pula, bila turun sikit, dia dah cuak. Dia dah gelabah dah. Tengok turun lagi, dia dah gelabah. Sepatutnya kita hold. Selagi tak ada signal penjualan, kita tak perlu jual sebenarnya. Okay, signal penjualan ni banyak. Macam saya guna moving average selalulah. Okay, MACD ni pun yang paling mudah saya nak cerita. Sebab MACD pun merupakan moving average juga. Moving average conversion. Saya dah kata BI saya tahu. Anda Google lah apa maksud MACD ni. Sebab dia MACD ni pun moving average. Okay, converse divergent apa tau. Okay. So sepatutnya anda jual dekat sini ataupun apabila dia masuk kotak balik ni. Kotak yang ni. Ni kotak lah ni. Payah ni nak tunjuk. Okay. Ni kotak. Okay. So bila dia masuk kotak balik. Okay. So sini dah masuk kotak balik. So dah boleh buat penjualan. Sama lebih kurang nampak signal dah. Signal penjualan tu sama. Kalau kata dulu dekat sini, dia katakan di sini satu ada kotak. Contoh ni tak lepas syarat lah sebab kenaikan yang sikit 3.5% saja. Katakan kotak tu berada dekat sini. Okey. Dan turun. Sepatutnya jual kat sini lah. Tapi disebabkan kotak ni tak melepasi syarat, kita tak ambil lah. Sebab monopozo ni tak sampai 10% pun. So tunggu je lagi. Paling lewat nak tunggu, bagi dia cross MACD. Kalau dia cross MACD kat sini pun, okay, tak ada masalah. Tapi sekarang situasi dia cross kat sini. Okay, so sepatutnya kita jual kat sini. Boleh? Ni kaunter yang kedua contoh. Okay, so saya tunjuk lagi beberapa contoh. Kaunter-kaunter yang mungkin saya jumpa. Tak jumpa pun anda boleh cari, dan kalau anda rasa kurang yakin adakah itu melepasi syarat atau tak, anda cuba ulang video ni beberapa kali dulu. Kalau dah ulang pun 10 kali ke 15 kali pun masih tak faham, anda boleh call saya, tak ada masalah. Okey. Kemudian saya tunjuk kepada anda kaunter MacBook. MacBook ke MyBook. Okey, MacBook. MacBook ni pun shock banyak kali jadi. Dan saya nak bagi tahu kepada anda, kalau kata kaunter tu dah pernah ada history box trading, insya-Allah dia akan ada lagi. Okey, insya-Allah dia akan ada lagi. Okey, so satu kaunter ni dia dulunya turun bearish lah kita panggil. So dia jadi bearish kaunter ni. Tapi tiba-tiba kita dengar cerita, wish, MacBook naik banyak semalam. So naik banyak ni semalam. Kita tengok volume pun kat sini dah mula banyak dah. Waktu naik banyak tu lagi banyak volume. Nampak ni.
naik sebanyak 19% dia pun. Nah, tapi bit dia banyak. Orang panggil bit banyak. Ni bit dia 21 bit. So orang kata banyak lah kenaikan yang banyak. Okay. So, bila kenaikan banyak ni, kalau saya tak kalut nak masuk lagi. Nah, saya harap anda pun begitu juga. Okay, tak kalut nak masuk lagi. Dan kita tengok nampak volume ni lebih banyak daripada volume yang turun. So kalau saya tunggulah, kita tunggu esoknya apa jadi. Kalau esoknya jadi macam ni, melepasilah syarat box trading. So apa yang perlu kita buat adalah kita beli balik bila dia naik box ni. Masalahnya hari kedua ni naik tapi tak melepasi box atas, betul? Kalau anda kata tak betul, anda perlu ulang balik video. Okay, so naik tapi tak melepasi box atas. So apa perlu buat, kita tunggu hari ketiga dan beli pada hari ketiga. Nampak hari ketiga pagi-pagi dia dah start naik dah. Sepatutnya dah sambak tu dah. Kita tangkap tu dah kaunter ni, tak perlu tunggu tutup, kita ambil terus sebab dia dah mula naik. Kalau esok dia turun pun tak apa, tak ada masalah. Janji kita cut loss kat bawah ni. Memanglah jauh, tapi itu je dia punya syarat. Kalau berani memang kena buat lah, kena bagi warning. So kita tengok next day. Next day pun tak naik lagi atas kotak. Kita tengok hari pertama sini, hari kedua tak lepas, hari ketiga beli, tengok hari keempat pun tak berjaya lagi. So kalau tak berjaya ni agak risau lah. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nasib baik keenam naik. So kita dah tahu dah kalau naik macam ni mungkin, mungkin dia akan jadi box trading seperti ini lagi. So kita tengok apa jadi. Nampak dia jadi box trading seperti itu juga. So kita buanglah box trading yang lama. So kita ambil box trading yang baru. Kita dah beli dah pada hari ketiga, nak risau apa? Betul tak? Nak risau apa? So kita dah beli kat sini dan kita nampak dia jadi box trading macam ni. So boleh esok kita nak jual dulu ke, ataupun kita tahu bila dia jadi box trading dia nak turun lagi. So dia turun lagi. Tak turun. So hari kedua. So hari ketiga dia mula naik balik. So kita dah boleh bayangkan dah hari ketiga dia naik balik. Okay. Ini kenaikan 7%. Tapi kita tengok harga ni 7 sen. Harga dah tinggi 7% dengan kenaikan sebanyak 5.5 sen. Bagi saya dia adalah Moropozo juga. Okay, so kita boleh ambil dia sebagai Moropozo dan berlaku lagi sekali box trading kat itu. So kita tahu sama ada hari ketiga dia naik ataupun esok dah start naik lagi bagus. So kita punya cut loss tadi asalnya kat sini. Sekarang cut loss dah tukar jadi kat sini. Sebab sini box baru. Okay, kotak baru. So hari kedua dia dah mula naik. So boleh beli dah, tak ada masalah kalau orang yang belum beli. Nampak dia dah naik lagi. Okay, so jadi lagi. So bila jadi macam ni, box kita tengok 15% kenaikan, kemungkinan besar esok dia akan jadi lagi box trading. Okay. So kita dah tak perlu risau. Maksud dia bukan sekadar untuk beli teknik ni. Kalau kata kita dah ada counter ni, apa perlu kita buat? Nampak? Jadi lagi box trading. Okay, hari pertama, kedua, ketiga tak naik lagi lebih pada tu. Okay, kita tengok hari pertama, kedua, ketiga, keempat pun tak naik lagi. Kelima naik. Okay. So bila je kelima ni dah naik, apa yang perlu kita buat dekat box ini adalah cut loss kita bukan lagi dekat sini tapi dekat sini. Sebab bila dia masuk balik dalam kotak ni kita kena jual. So dia tak berjaya masuk. Berjaya masuk. Dia masuk balik dalam kotak. So cerita dia masuk balik dalam kotak, sepatutnya jual kat sini. Okay, sepatutnya jual dekat sini apabila dia masuk dalam kotak. Apa jadi belakang tu biar pergi kat dia. Okay, apa jadi dekat belakang-belakang ni biar kat dia. Okay, yang penting kita dah beli kat sini dan kita jual balik ikut kriteria penjualan. So saya tak perlu tunjuk lagi MACD dekat sini sebab MACD delay. Sekarang ni bagi tahu mesti MACD tak cross lagi. Nampak? Belum cross lagi MACD, nampak? Belum cross tapi signal ni dah ada. So kita ikut signal mana yang datang dulu. Okay, so kalau kata kita belilah dekat bawah ni dan jual dekat sini pun cantik, handsome gila kot 50% dalam masa sebulan lebih maybe. Ni 23 hari bulan. 23 bulan 3. Dekat sini bulan 4 tak sampai sebulan. Handsome 50% tak sampai sebulan. Okay. So tengok next day. Dah. Kan? Kita tunggu pula kalau ada box trading kita masuk balik. Ni ada tak? Ni berlaku box trading. Okay. 1, 2, 3 kita tengok. 1, 2. Dah naik nampak box trading lagi. Okay. 1, 2, 3. Turun. Keluar pada kotak. So kena jual. Okay. Ni baru syok. Asyik cerita untung. Mana habis kita cerita rugi sama. Okay. So sini kita nampak walaupun 8% tapi harga dah 70 sen, 80 sen. So kita anggap dia satu kenaikan yang banyak. 6 sen tu bagi saya banyak lah. So 8% pun kita anggap dia sebagai box trading. So dia jadi box kat sini. Apa perlu buat adalah kita beli pada hari ketiga. Ni hari pertama. Hari kedua tak berjaya naik. So tak boleh beli. So hari ketiga pun tak berjaya naik. Tapi kita beli disebabkan pembelian yang kedua. So kita beli dekat sini. Beli pada pagi-pagi. Kita kata pagi-pagi tu dia turun. Lepas tu dia naik. So kita beli kat sini. Okay. Dia jadi lagi box trading. Apa yang perlu buat adalah dia jadi lagi box trading. Kita bukan cut loss dekat sini dah. So kita cut loss dekat
sini. So kita buat satu lagi box dekat sini. Okey, supaya nanti kalau dia turun di bawah kotak yang baru ni, kita kena jual dia. Okey. So hari pertama, hari kedua, sepatutnya hari ketiga ni kita beli, dia buka sini, dia naik dulu, dia turun, dia naik balik. Sepatutnya kita beli memang betul lah. Tapi sayangnya esok dia turun di bawah kotak ni. So jawapan dia jual saja kat sini. Tak apa, tak ada masalah. Memang kita rugi jual kat sini. Sebab beli kat sini, jual kat sini. Rugi sikit. Mana boleh confirm beli je untung. Oh, syok macam tu. Ajak satu kampung lah beli. So, pembelian ni mesti ada risiko. Okay? Selepas tu tak ada box trading. Ada pun kat sini yang saya kata dia turun banyak sangat sampai hampir separuh. So tak jadi. Yang ni pun nampak turun hampir separuh. So tak jadilah. Yang mana tak jadi kita bagi tahu tak jadi. Ni pun hampir separuh. So tak jadi. Jangan buat kalau turun takat macam tu. Okay? So settle untuk MacBook pula. Okay. So kemudian ada beberapa kaunter lain yang saya cuba bawa kepada anda. Terutamanya dululah masa baru-baru nak naik kaunter. Okay. Saya rasa OCN Cash pun saya pernah OCN. Okay, so OCN Cash pun saya rasa saya pernah buat kat sini ada box trading sekali tu lah, tapi tak pernah menjadilah. Dia kena tengok history juga, tapi lebih kurang nampak ni ada box trading 1, 2, hari 3 naik, tapi dia turun masuk balik dalam kotak seperti yang jual balik tak jadi lah. Ni pun ada. Okay, 1, 2, 3 beli, lepas tu tak pergi mana, keluar pada kotak jual, keluar pada kotak hari ke-8, so jual. Yang ni sebab candle besar sangat tak jadi. Yang ni 1, 2, hari ke-3 dia naik, tapi tak berapa memberansangkan. Ini pun sama. So kita kena tengok history kaunter ni macam mana. History lah. Sejarah bukan wife lah. Wife tu isteri tu wife. Ni history. Saya memang sebut kadang-kadang lebih kurang sama. Maklum lah. Bahasa Inggeris bukan apa clear. So yang penting kita kena tengok sejarah kaunter tu macam mana. Kalau kaunter uptrend, insyaAllah ni kaunter ni kita nampak akan sideways. Tu dia lambat sikit kenaikan dia. Okay, saya bagi satu kaunter Instacom. Okay, sorry. Nama dia telah pun bertukar. Vivo.com. Okay. Selalunya kalau kaunter-kaunter macam ni pun kita boleh juga ambil. Kita nampak tiba-tiba kaunter ni turun, duduk sideways, tiba-tiba dia naik banyak. Macam ni, tiba-tiba dia naik banyak. Okay. Instacom ke? Priva, Instaco. Oh sorry, Instaco tak ada. Priva yang naik banyak Instaco, SOX. Lebih kurang itu saja kaunter yang saya boleh tunjuk yang agak memberansangkan, dan sebenarnya banyak lagi kaunter-kaunter lain. Okay. So, memang banyak lagi kaunter-kaunter lain. Saya nak ingatkan sekali lagi, pembelian anda perlu faham apa itu box trading dulu, syarat-syarat dia. Perlu ada satu moropozo yang panjang, kenaikan yang banyak, kemudian diikuti dengan satu candle merah. Kalau boleh volume sini lebih banyak daripada volume yang merah ni, baru kita plot box. Okay, bila lepas kita plot box, baru kita tentukan hari apa yang kita nak beli, sama ada hari kedua ataupun hari ketiga. Hari kedua tu kalau dia dah naik melebihi kotak, kita beli. Kalau tak naik, kita beli hari ketiga. Hari ketiga kita beli, kita kena bersiap sedia untuk jual di mana. Jual di support kalau dia turun. Kalau dia naik, Alhamdulillah. Okay. So, ini perkongsian yang saya bagi ni mungkin tak banyak kaunter. Okay. Dan saya macam saya kata, saya tak ada buat preparation untuk kaunter. Okay, saya cuba cari lagi 1, 2, 3 kaunter ke, tengok macam mana. Okay, so saya terpaksa pause sekejap nak cari sebab saya nak cari kaunter-kaunter yang baru. Okay, so saya jumpa satu kaunter. Okay, nama dia adalah OpenSys. Johortin. Okay, sama ada induk ataupun warren lebih kurang sama saja. So nampak dekat sini. Okay, berlaku box trading. Okay, kenaikan banyak 17%. Berlaku box trading 1, 2, 3 kalau beli naik. Okay, duduk lama so boleh jual. Kalau sideways lebih daripada 7 hari anda boleh jual. Okay, di sini berlaku. So box ini berlaku, pembelian adalah pembelian menggunakan cara pertama. Okay, so hari pertama dah mula naik, sudah boleh beli dah. Okay, so dekat sini ada satu lah. Ni satu lagi. 1, 2. Okay, apa berlaku kalau jadi macam ni? Ni nak cerita ni. Kalau duduk kat sini, kita dah plot box. Tiba-tiba esok dia buka gap. Itu satu perkara yang sangat bahaya lah. Kalau dia buka gap, bagi dia close dulu. Tengok close dekat atas kotak ke bawah kotak. So, hari ketiga, beli macam nak tanggung risiko sikit lah. Sebab saya kata apa, ini adalah spinning top. Okay, spinning top ni bila dia berada dekat atas, dia adalah satu petanda bahawa dia nak turun. Okay, so bahaya sikit dekat sini. Kalau lewat-lewat pun sekarang ni tak turun pergi bawah pada kotak, tapi sini nampak tak, kalau anda beli dekat sini, naik, sini berlaku box trading dan sekarang dia masuk balik kotak. Hari ketiga dia masuk balik kotak kan, sekarang dah turun. So anda boleh start buat penjualan. Okay, so kalau nak tunggu MACD pun dekat sini, belum cross lagi, so agak lewat. Siapa perlu buat dekat sini kalau anda nak buat pembelian?
Okey, back to basic balik. Cara penggunaan resistor. Kalau dia boleh naik lebih daripada ni, boleh beli balik. Tak ada masalah. Okey, kalau nak beli sekarang, risiko dia, ini support. So, dekat saja support dah. So, anda boleh combine box threading dengan support resistor. Okey, so ini Johor Timur Warren induk dia lebih kurang sama lah. Okey, nampak dia berlaku box threading kat sini, hari kedua dah boleh naik. Okey, hari kedua ni dah naik lah. Okey, ni cantik juga ni. Ini adalah hanging man. Okey, ini pun hanging man. Nah, kalau anda belajar teknik, katakanlah anda belajar teknik candle, ini adalah hanging man. Kan saya kata selepas hanging man ni kalau dia naik, insyaAllah dia naik. Okey, so dia naik. Dia naik dan sepatutnya kalau beli guna kaedah candle, sini dah jual lah. Sebab apa? Sebab sini adalah spinning top. Sebab tu saya kena ajak anda box trading. So anda dah boleh combine kan kepada topik box trading. Anda buat box kat sini. Okey, so dia boleh naik, it's okay, tak ada masalah. Tapi dekat sini kalau dia dah tak boleh naik, kita anggap ini sebagai spinning top untuk turun. Okey, walaupun kita tak tahu lagi counter ni apa nak jadi. Tapi it's okay lah kalau beli guna kaedah candle dekat sini. Sehingga sekarang pun still ada 20%. Tak handsome macam counter tadi pun, at least ada untung. Okey, at least ada untung 20% dalam masa setengah bulan. Okey, so sedikit. Saya rasa tak banyak lah yang saya kongsikan di dalam kaedah box trading ni. Okey, so hanya beberapa contoh counter, tapi yang penting cara pembelian. Okey, saya nak anda faham cara pembelian. Okey, bila nak kena beli. Kalau dah naik, nak buat apa. Kalau naik, turun balik, nak buat apa. Itu sahaja. Semua counter anda beli, sepatutnya konsep dia macam tu sahaja. Okey, yang pertama beli. Yang kedua, kita kena bersedia kalau dia turun. Kalau dia turun, kita nak buat apa. Kalau dia naik pun, kita bersedia untuk buat apa. Okey, so saya dah kongsikan di dalam topik support resistant. Kalau naik nak buat apa, turun nak buat apa. Okey, saya kongsikan juga di dalam teknik candle bila nak jual. Dan candle saya combine kan, gabungkan dengan teknik box trading. Kalau beli disebabkan candle ini contohnya, kemudian naik dan tiba-tiba jadi box trading. So anda boleh combine box trading dalam kaedah candle ini. Okey, nampak dia punya seni di dalam technical analysis. Okey, so saya tak katalah 100% teknik ini berkesan, tetapi at least kita ada ilmu tu. Okey, jika anda hebat di dalam fundamental, ada kuasai ilmu fundamental, saya sangat respect kepada orang-orang yang ada ilmu fundamental, kerana saya tak mampu nak dapatkan ilmu tu. Saya tak mampu untuk baca, okey, untuk nak faham fundamental, untuk nak kaji sedalam-dalamnya. Tapi saya lebih kepada graf. Okey, saya lebih kepada graf. Okey, macam sifu saya bagi tahu saya. Okey, nama saya Jamil, dia panggil saya abang. Abang Jamil, kalau matematik power, dia kata insya-Allah ini pilihan yang tepat untuk Abang Jamil. Okey, untuk technical dia kata. Okey, so saya pun, saya tak kata matematik saya power lah. Tapi Alhamdulillah math saya SPM pun dengan math tu A lah. Saya tak kata power sangat sebab dekat saya hanya belajar setakat, saya tak nak beritahu belajar setakat mana, tapi saya pernah belajar dekat IPT pun. Math saya Alhamdulillah okey. Saya tak nak beritahu saya belajar tinggi mana, saya belajar tak tinggi sangat pun. Okey, so macam saya beritahu di CD, kalau anda dapatkan CD asas saya sebenarnya, saya dah terangkan siapa saya. Okey, serba sedikit, saya hanya anak orang kampung, anak pesawah padi. Okey, saya tinggal di Semanggul. Okey, Selinsing, Perak. Okey, dan bukanlah datang daripada keluarga yang senang. Dan saya nak beritahu dekat CD yang nombor 2 ini, niat saya kongsikan apa yang saya ada ini supaya orang lebih terbuka minda, okey, menguasai ilmu-ilmu yang saya ada. Saya nak kongsikan sebab saya tahu saya siapa, saya datang daripada mana. Okey, saya bukan anak orang yang berada. Okey, saya hanya menggunakan modal tak sampai 1,000 sebenarnya di permulaan. Okey, di permulaan saya masa main saham 4-5 tahun lepas, tak sampai 1,000. Okey, dan saya menyimpan duit yang begitu lama untuk pergi belajar saham. Okey, dan saya tahu apa perasaan saya dulu, dan saya cuba kongsikan kepada orang dengan nilai yang agak rendah, tetapi orang dapat something yang agak berguna. Okey, so untuk ini adalah CD yang kedua. Okey, di mana CD yang ketiga, jika anda order, ataupun saya bukan nak buat marketing, tapi saya ada pass terus kepada orang 3 CD. Okey, CD pertama support resistant, okey, CD kedua pembelian menggunakan kaedah candle, dan CD yang ketiga candle dan juga box ready, dan juga CD yang ketiga. Setakat sekarang saya hanya ada 3 CD saja. Okey, CD yang ketiga saya menerangkan penggunaan indikator yang agak sesuai, tapi macam mana pun saya tetap kata
Yang pertama sekali adalah pemilihan kaunter. Pemilihan kaunter yang betul, kaunter uptrend baru boleh pakai ni. Kalau pilih kaunter mengarut-ngarut tak boleh pakai. Okey, saya akan terangkan, tak silap saya lah, RSI, okey, MACD, stokastik, okey, dan volume. Volume walaupun saya dah terangkan, saya tetap akan terangkan lagi. Okey, itu, dan satu lagi adalah indeks reversal. Okey, saya bagi contoh kepada anda, dan indeks adalah Bursa Malaysia KSCI. Okey, di mana reversal yang terakhir adalah pada 25 hari bulan 25 hari bulan 8 2015. Okey, saya terangkan kepada anda. Sekiranya anda ingin dapatkan naik CD ataupun anda dah dapatkan, okey, selamat menonton selepas ini. Ini adalah bullish engulfing. Okey, di mana bullish engulfing ini banyaklah ciri-ciri dia yang saya akan terangkan. Mungkin video taklah lama sangat, tetapi anda dapat lihat di sini, di atas ini 25 hari bulan 8. Okey, 25 hari bulan 8. Kalau anda tengok di sini adalah signal bahawa indeks nak reverse. So counter-counter pun apa lagi, mencanaklah naik. Okey, saya tunjuk satu lah. Okey, contoh Tekseng 25 hari bulan. Saya tunjuk dua. 25 hari bulan Ogos. Ni dia 25 hari bulan Ogos. Tu 25 hari bulan Ogos. Tengok tarikh kat atas, 25 hari bulan Ogos. Okey, 25 hari bulan Ogos 2015. Mencanak naik. Saya bukan nak menunjukkan bahawa kata 275%. Tak payah, sini cukup dia cross MACD dry. Okey, 95%. Sangat banyak. Jangan lepaskan peluang waktu indeks reversal. Okey, saya tunjuk satu counter Iris ni, memang saya terkenal dengan counter yang downtrend. Okey, so counter downtrend pun tak melepaskan peluang untuk naik pada 25 hari bulan 8. Di sini 25 hari bulan 8, nampak tu. Okey, dekat atas ni anda tengok tarikh atas ni, tak percaya anda boleh buka sendirilah. Okey, pada 25 hari bulan 8 pun tak melepaskan peluang untuk naik bersama-sama indeks reversal. Okey, naik banyak kat ni, 50%. Dia naik 50% tu. Okey, so bagi saya banyak lah, walaupun counter ni downtrend yang saya tak apa suka. Okey, kalau kita tengok trend dia sudah menurun, tapi waktu reversal dia tetap menunjukkan taring dia. Sama anda boleh check counter-counter lain. Okey, apa yang saya terangkan kepada untuk next CD yang ketiga adalah penggunaan indikator iaitu MACD, stokastik, RSI, dan juga ini bonus penerangan ataupun bagaimana kita nak mengenali indeks reversal, syarat-syaratnya bagaimana. Mungkin video CD yang ketiga tak lama, mungkin sekejap saja, tapi yang paling penting adalah CD yang pertama. Sebab tu saya kata dapatkan CD pertama saja sudah memadai untuk memulakan, untuk meyakinkan di dalam trading ini. So, semoga berjumpa di video-video yang akan datang, CD-CD yang akan datang, insyaAllah. Okay, so selamat berjaya dan gunakan apa yang anda telah pelajari dengan saya melalui video ini. Okay, dan saya sama juga seperti video-video lain, saya melarang anda pas CD saya ataupun menyebarkan video saya di mana-mana. So saya minta tolong sangat-sangat, jangan nak upload kat mana-mana. Okay, kalau nak so mereka personal message saya. Sebab apa? Bukanlah nak berniaga, tapi hargailah ilmu. Hargai ilmu. Takut kita pas orang tak hargai saja. Okay, so saya tak izinkan nak pasing-pasing kat kawan ke apa. Boleh nak share dengan adik-beradik ataupun parents ke ataupun pasangan. It's okay, tak ada masalah. Anak, okay, saya izinkan, tapi dengan orang lain saya tak izinkan. Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. So setakat ini saja penerangan saya berkenaan dengan CD yang kedua, iaitu pembelian menggunakan kaedah candle. Okey, pembelian menggunakan kaedah candle. Okey, pembelian menggunakan teknik box trading. Okey, so harap bermanfaat dan tolong amalkan. Okey, nasihat saya sama saja. Okey, beli dengan nilai yang sedikit untuk lebih yakin. Okey, tak faham apa, ulang balik video. Tak faham, ulang lagi. Sampai anda rasa 10 kali, 20 kali ulang pun tak faham, okey, anda contact saya. Tapi anda nak contact saya pun tak ada masalah. Semua saya ni lewat sikit reply message. Sebab biasalah sibuk. Okey, so sampai di sini saja. Assalamualaikum. Arigatou arimasu.